Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung kapsul 15 minit kita. Dan kita ambil sedikit masa insya-Allah untuk kita bantu dulu sharekan majlis kita pada pagi ini agar ramai mendapatkan manfaatnya insya-Allah. Dan di samping itu kita berada pada Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, Jum'ah Mubarakah, hari Jumaat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersama-sama memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, dan juga mudah-mudahan sentiasa kita dapat bahagian daripada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, dapat kita baca sedikit selawat insya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada yang baru masuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini, yang mengucapkan salam pada saya. Saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nur Hayati, Puan Basita, Puan Siti Haja, Puan Nurizita dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan sentiasa kita diberkati Allah. Boleh respon juga di ruangan komen macam mana suara saya, clear ke tak clear. Kita tukar set pada pagi ini. Props kita dah ke kelas utama di bahagian depan. Jadi untuk kita bersedialah untuk minggu hadapan. Kubat Center akan dibuka semula dengan kelas-kelas kita. Jadi kita tukar props ke bahagian depan. Jadi macam mana suaranya, sebab prop depan ni bawah kipas. Jadi bunyi kipas ada masuk ke macam mana apa, boleh respon lah. Kalau suaranya clear, mic-nya berfungsi okey, Alhamdulillah. Kita pun baru test di bahagian hadapan ini. Terima kasih Kak Basita. Clear clear, Alhamdulillah. Jadi suaranya clear. Baik, kapsul 15 minit kita pada pagi ini.
kita akan masuk pada bab yang kelima. Kita akan masuk pada bab yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lepas bab yang keempat, cerita tentang bagaimana Nabi menyikat rambut. Jadi bab yang kelima, kita cerita tentang masih berkaitan dengan rambut, iaitulah bab yang menceritakan tentang syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaib ni uban. Uban. Jadi asalnya diambil daripada kalimah syaikh. Syaikh itu orang tua. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna min ijlalillahi ikrami dhisyaibatil muslim. Di antara bahagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikram dhisyaibatil muslim, memuliakan orang yang mempunyai syaibah, iaitu uban daripada kalangan orang Islam, orang tua yang ada rambutnya sudah putih. Itu syaib, itu milik syekh, gitu kan. Syaib tu uban dan tempat duduknya pada orang tua. Tapi nanti kita akan tengok dalam bab ini apakah sebab-sebab juga yang menyebabkan tumbuhnya uban. Ahlan yang baru masuk sama-sama dengan kita, Kak Norlia, Kak Norizah, ahlan wa sahlan. Kita baca bab 5 pagi ni. Jadi ni mukaddimah dulu tentang uban. Jadi dalam rambut putih ni adalah cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kerana Allah Ta'ala berikan kepada dia umur yang panjang. Ya, sehingga rambutnya sempat menjadi putih dan dia telah melalui satu kehidupan yang lama. Ya, yang lama. Maknanya umurnya tu dipanjangkan. Cuma kita nak pula lah umur yang panjang itu diberkati dengan ketaatan. Ya, sebab yang paling baik umur kalau panjang dalam taat lah. Ya, kalau umur yang panjang dalam taat lebih baik daripada umur yang pendek dalam taat. Kerana sikit saja taat yang dia dapat buat. Tetapi umur yang pendek dalam taat itu lebih baik daripada umur yang panjang tapi dalam derhaka, dalam maksiat. Kan macam Firaun 300 tahun. 300 tahun memerintah jadi raja. Umur panjang. Tapi bermaksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik jadi macam Imam Nawawi. Umurnya 40 saja, 40-an. Sudah meninggal dunia tapi meninggalkan satu warisan yang cukup besar pada umat Islam. Kan? Jadi walaupun umur dia pendek, tapi ketaatan, kesolehannya kepada Allah Taala itu baik. Tapi kita harapkan umur panjang dalam taat lah, itu paling baik. Jadi umur panjang ni Allah Taala bagi izin sempat dia beruban. Sempat umurnya mencecah tua lah. Baik, jadi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban, bagaimana keadaan uban di kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah disebabkan umurnya yang mencecah tua? Dan umur Nabi kita tahu, kita dah baca hadis yang pertama dulu kan, 63 tahun Nabi wafat. Maka umur 60-an umur pencen lah. Kita kata umur pencen. Selalu kita umur 30 pun ada yang putih separuh dah rambut. Kan? Jadi nanti dalam ni kita akan tahu ada dua sebab seseorang manusia beruban. Yang pertama adalah kerana kesyuyukhan dia, maknanya umurnya yang lanjut akan menyebabkan tumbuhnya uban. Dan yang kedua adalah kerana cara dia berfikir ataupun kita panggil stres. Stres itu akan membentuk ataupun akan menyebabkan kepala jadi panas. Bila kepala jadi panas, maka dia akan menyedut air yang ada di dalam rambut itu menjadi kering dan menukarkan dia menjadi putih, maka jadilah uban.
maka tumbuhlah uban kerana stres. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya, kita tengok. Kan tetapi rambut putih ini adalah bahagian daripada cahaya orang yang beriman. Kerana apa? Paling kurang kita bila ada rambut putih ni, kita ingatlah, oh tua dah aku, 50 tahun, 60 tahun dah Allah Ta'ala bagi hidup. Di atas muka bumi ni macam-macam benda dah lalu dalam kehidupan. Jadi ingat dengan perkara yang paling dekat dengan kita lah, kematian. Walaupun kematian itu tak kira muda ke tua, tapi yang tua lebih-lebih dekat lagi lah. Yang muda pun belum tentu kan, maksudnya kalau tua lebih-lebih lagi. Jadi uban ini sesuatu yang mengingatkan kita kepada kematian. Maka bila ingatkan kita kepada kematian, akan menyebabkan kita lebih insaf, akan menyebabkan kita muhasabah diri, akan menyebabkan kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ada seorang pembantu yang ditugaskan khas untuk mengingatkan beliau tentang kematian. Jadi saban hari dia peringatkanlah khalifah. Wahai Amirul Mukminin, ingat mati ya. Wahai Amirul Mukminin, ingat mati ya. Kerja pembantu dia. Ingatkan tentang hadirnya kematian. Jangan lupa ya, mati ni bila-bila masa ni ya, ada pembantu khas untuk ingatkan tentang kematian. Maka sampai satu ketika Sayyidina Umar sebut pada pembantunya tadi, kamu tidak perlu lagi untuk mengingatkan aku, kerana sudah ada yang mengambil tempatmu untuk menjalankan tugasnya, mengingatkan aku tentang mati. Jadi cukuplah, mana kontrak habis lah, sebab dah ada orang lain ganti. Job ingatkan aku tentang mati tu dah ada orang lain ganti. Jadi ditanya dia pembantu ni, siapa dia? Siapa yang ganti tempat kamu, tempat aku, ingatkan kamu tentang mati ni? Maka Sayyidina Umar pun menunjukkan kepalanya. Di kepalaku sudah tumbuh uban. Sudah ada uban di kepalaku yang merupakan sedekat-dekat peringatan kepadaku bahawa kematian sudah menghampiriku. Hari-hari tengok cermin, nak sikat rambut, nampak uban. Bila nampak uban, tahulah Allah, tua dah. Tua dah. Janggut saya ni pun, dulu masa zaman belajar, saya famous dengan nama janggut perang. Si janggut perang. Sebab memang janggut saya perang. Saya tak buat apa-apa, bukan colorkan ke apa, memang keluar warna dia perang. Kalau tengok gambar-gambar lama saya, memang jelas lah. Saya tak inai, saya tak buat apa, memang janggut saya perang. Jadi zaman-zaman belajar dulu orang panggil janggut perang lah. Sekarang ni bila tengok tak nampak sangat dah perang dia. Sikit-sikit lah, ada nampak sikit tapi tak banyak. Yang keluar adalah 2-3 line nampak warna putih. 2-3 line. Kita baru awal 30-an. 2-3 line dah keluar rambut putih. Kadang-kadang duduk dengan kawan-kawan pun, duduk dengan ustaz Husni aja pun, asyik duduk teringat kenangan lama kan. Duduk teringat kenangan lama. Rasa macam baru semalam habis sekolah. Kan macam baru semalam habis sekolah. Jadi tahu-tahu hari ni kita sudah berumur 35. Tahu-tahu hari ni kita sudah berumur 45. Tahu-tahu kita sudah 65, melebihi umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa tu terlalu cepat bergerak. Okey, jadi babnya adalah bab syaib, bab uban yang ada di kepala ataupun di janggut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca hadisnya insya-Allah untuk kita kenal. Itu saya pernah sebut dah sebelum ini. Kita lihat bagaimana ketokohan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada mana-mana tokoh yang dicatat biografinya sedetail para sahabat mencatat berkenaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Buku biografi tak disyarah dia orang. Tapi buku hadis Nabi, Sahih Imam Bukhari, berapa jilid, berapa belah jilid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani syarah. Ada lagi imam-imam lain yang syarah. Qastalani pun syarah juga. Maulana Zakaria pun syarah juga. Banyak orang-orang yang mensyarahkannya. Semuanya hadis-hadis Rasul berkenaan dengan percakapan Rasul, diri Rasul, peribadi Rasul, hatta ubannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dicatat.
Bukan catat biasa-biasa je ni, catat detail ni, dikira berapa helai. Ini kita baca nak tahu berapa helai uban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalika innama kana shayban fi sudghaihi walakin Abu Bakar khadaba bil hanna wal katam. Daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu. Sayyidina Qatadah sahabat antara yang terawal bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dalam satu riwayat disebut waktu perang Uhud. Ini antara mukjizat special tangan baginda Nabi. Kita pun dah pernah sebut juga waktu bahaskan syarah selawat tafrijiyah baru ni Jumaat lepas. Waktu perang Uhud, mata Sayyidina Qatadah terkeluar daripada tempat dia lah. Dipegang di tangan, terjojol macam tu kerana terkena senjata musuh, dipanah ke apa ke, terjojol, terkeluar mata. Lalu Sayyidina Qatadah bawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bawa jumpa, ya Rasulullah, ni mata kenapa ni? Ni tengok ya Rasulullah, mata aku dah terkeluar ni. Jadi Nabi kata, kau bersabarlah atas musibah ni, jadi buta sebelah ke apa ke, Allah Ta'ala akan kurniakan kau syurga. Aku boleh bersabar ya Rasulullah. Jadi Nabi bagi pilihan, kau nak bersabar ataupun kau nak aku doakan untuk kesembuhan kau. Jadi Qatadah kata, aku okey je, tapi aku ni risaukan orang sekeliling aku. Takut isteri aku lari daripada aku, tengok wajah aku macam ni. Orangnya smart, jaga penampilan, tiba-tiba mata terjojol keluar macam tu, pelik kan, takut orang lari daripada dia. Dan beliau juga kata, aku juga adalah seorang yang mengasihi kepada wanita, maknanya isteri. Jadi takut kehilangan keluarga kerana mereka tak boleh terima keadaan aku macam ini. Jadi Nabi SAW pun pegangkan mata Sayyidina Qatadah dan yang dislocate tu dia locatekan balik. Masukkan balik dalam mata, dalam mata tu, dan sembuh biiznillah, dengan izin Allah SWT. Kan? Jadi daripada situlah kata Sayyidina Qatadah pula yang riwayat hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mata yang dipegang ataupun diloketkan semula, direlocate balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukannya itu lebih cerah berbanding daripada mata aku yang tak kena apa-apa tu. Yang sebelum-sebelum tu sihat. Mata ini rabun lah, mata ni elok, memang cerah, bahkan lebih cerah daripada sebelum dia kena serangan daripada pihak musuh itu. Itu antara mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Jadi apa kata Sayyidina Qatadah? Aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Dia Sayyidina Anas bin Malik pula adalah khadim Rasulullah yang khidmat dengan Nabi. Yang berkhidmat dengan Nabi. Jadi Qatadah tanya Anas, Nabi inai rambut ke? Kalau biasanya orang inai rambut ni sebab nak tutup uban lah. Kebiasaannya digunakan strategi ni dalam peperangan. Sebab kalau orang yang dah umur 50, 60, rambut dah putih habis, dia jadi strategi perang. Masuk dalam medan perang, musuh tengok daripada jauh, kepala putih-putih belaka rambut ni, orang tua-tua je rupanya musuh kita. Jadi menaikkan semangat musuh bahawa mereka sedang berhadapan hanya dengan orang-orang tua. Jadi biasanya masuk peperangan, mereka akan inai rambut mereka untuk tutup uban. Itu dia panggil khuda'ah. Dia panggil strategi dalam peperangan. Bukan nak bohong, bukan nak menipu. Dia memang dah tua dah masuk perang, tapi nampak merah aja rambut belaka kan. Jadi macam orang muda je semua yang join pada peperangan itu, menaikkan semangat juga bagi kaum muslimin untuk berhadapan dengan pihak musuh. Biasanya macam tu. Dia gunakan untuk tutup uban. Jadi Sayyidina Qatadah tanya, Nabi inai rambut ke? Maksud kalau Nabi inai rambut, adakah Nabi rambutnya memutih dan akhirnya diinaikan? Putih banyak lah.
sampai nak kena inai. Jadi dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, dijawab oleh Sayyidina Anas, lam yablugh dzalika, taklah sampai macam tu. Tak sampai macam tu maksudnya uban di kepala baginda tidak banyak sehingga perlu untuk baginda menginaikan rambut. Tak sampai macam tu. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban saja di pelipisnya. Pelipis ni sinilah. Pelipis ni di sini. Kiri kanan ni pelipis. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginai rambutnya dengan daun inai dan juga katam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar ya diinaikan rambutnya. Diinaikan rambutnya dengan inai ni, inai ni, daun inai ni, hanna ni ataupun henna tu, henna kan kita panggil, apa adalah sejenis bahan yang digunakan untuk mewarna rambut. Katam tu begitu juga, dia daun kan, inai tu asal daun lah. Kalau dulunya tumbuk, sekarang ni dah ada proses jadi serbuk dah. Ya, apa namanya, kemudian katam juga adalah sejenis daun inai yang digunakan untuk mewarnakan rambut. Jadi Sayyidina Abu Bakar walaupun umur beliau 2 tahun lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun lebih muda, tapi ubannya lebih banyak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu hadis yang dapat kita tengok hari ini, bahawa baginda Rasul walaupun umurnya wafat 63 tahun, 60-an, tetapi hanya ada beberapa helai sahaja apa namanya, uban ya, di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa helai itu akan didetailkan dalam hadis-hadis yang akan datang. Dan kita sebutkan bahawa uban tanda seseorang dah tua, maka sebab itulah sesuatu yang mengingatkan kita kepada kematian, maka makruh untuk kita hindari. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum mencabut uban adalah makruh. Makruh. Dipilih kan, Allah dah tua nampaknya ni, ada 2 helai, jadi duduk kat tangga orang tua dulu. Duduk kat tangga suruh anak cabut uban. Dia tarik uban. Makruh dihilangkan tadi kerana apa? Bila kita tengok, ingat kita kepada kematian. Ingat bahawa umur kita sudah Allah Ta'ala bagi panjang, lama dah. Bila-bila masa saja boleh sampai masa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah minggu hadapan, hari Isnin, kita akan sambung hadis yang berikutnya, yang ke-38. Dan hari Isnin juga insya-Allah kita akan mula kelas Riyadhus Salihin kita. Jadi bolehlah 10 orang nak datang kat sini, boleh insya-Allah. Nanti kita buka booking tu dalam grup untuk siapa yang nak hadir, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada hari ini. Salam Sayyidul Ayyam. Hari ini saya pergi semayang Jumaat. InsyaAllah setelah lama tak semayang Jumaat, kerana masjid sudah mula dibuka untuk hadir ke solat Jumaat. Jadi salam Jumaat Mubarakah pada semua. Mudah-mudahan kita banyakkan berdoa, banyakkan berselawat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.